Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pelajar. Kita berjumpa lagi untuk biologi tajuk tingkatan 4. Tajuk untuk bab seterusnya, bab 5, metabolisme dan enzim. Pelajar, untuk tajuk ini, perkara pertama yang perlu kita pelajari hari ini, pertama sekali kita hendaklah mengetahui tentang apakah yang dimaksudkan dengan metabolisme. Apa tu metabolisme? Mungkin perkataan metabolisme anda sering dengar tapi tidak mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan metabolisme. Jom lihat. Metabolisme ialah kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup dan melibatkan penukaran makanan kepada tenaga, iaitu dalam bentuk tenaga ATP dan pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik seperti mana yang telah kita belajar sebelum ini. Jadi kita lihat di sini, perkataan penting, pertama ialah melibatkan penukaran kepada tenaga, daripada makanan yang kita makan ditukarkan kepada tenaga, iaitu dalam bentuk tenaga ATP, dan juga terlibat dalam pembentukan makromolekul yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik. Seterusnya pelajar, kita lihat metabolisme, kita boleh bahagikan kepada dua. Metabolisme boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah anabolisme. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan anabolisme? Anabolisme ialah proses sintesis molekul kompleks. Daripada molekul ringkas. Daripada molekul ringkas untuk membentuk molekul kompleks. Tindak balas ini menggunakan atau menyerap tenaga. Contohnya ialah dalam penghasilan glukosa semasa fotosintesis. Di mana dua substrat yang terlibat, substrat A dan substrat B. Akhirnya menghasilkan produk C. So, kat sini air dan karbon dioksida adalah substrat, manakala hasilnya iaitu glukosa adalah produk. Adalah produk. Kemudian kita lihat yang kedua, yang sebelum itu kat sini hendaklah kita tahu bahawa anabolisme melibatkan penggunaan ataupun penyerapan tenaga. Seterusnya kita lihat yang kedua ialah katabolisme. Katabolisme ialah proses penguraian bahan daripada bentuk yang kompleks, terbalik daripada yang tadi. Ini daripada bentuk yang kompleks diuraikan kepada bentuk yang lebih ringkas. Dan tindak balas ini membebaskan tenaga haba. Contohnya ialah penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Jadi kita lihat kat sini substrat A. So substrat A ini boleh mewakili glukosa. Glukosa diuraikan untuk menghasilkan tenaga dan juga karbon dioksida dibebaskan semasa respirasi sel. Jadi ini adalah katabolisme. Dan kita lihat kat sini, yang penting kita ingat ialah melibatkan penghasilan tenaga pelajar ya. Seterusnya kita lihat tajuk kecil yang seterusnya. Apa yang difikirkan tu? Oh, dia tak tahu apa tu. Apakah enzim? Apa pula enzim? So, enzim ialah mangkin organik yang kebanyakannya dibina daripada protein dan dihasilkan oleh sel hidup. Bahan tindak balas yang diperlukan untuk tindakan enzim, kita namakan dia sebagai substrat.
substrat bergabung dengan enzim pada tahapan aktif untuk membentuk kompleks enzim substrat. Jadi di sini hendaklah kita tahu bahawa enzim merupakan mangkin organik. Apa dia mangkin? Bila disebut mangkin pelajar, mangkin ialah bahan yang boleh mempercepatkan suatu tindak balas kimia. Jadi mangkin ini berfungsi untuk mempercepatkan tindak balas kimia. Dan bahan tindak balas diperlukan untuk tindakan enzim, maknanya bahan yang diperlukan untuk bertindak balas dengan enzim kita namakannya sebagai substrat. Di mana substrat ini akan bergabung pada enzim iaitu pada tahapan aktif, dan hasil gabungan ini kita namakan dia sebagai kompleks enzim substrat. Cuba lihat. Rajah di depan. Ini rajah di depan menunjukkan tindakan enzim terhadap substrat. Sekarang ini adalah enzim, maka ini adalah substrat. Substrat sekarang ini ialah maltosa. Maltosa. Dan enzim ini tindakannya adalah spesifik kerana tahapan aktif setiap enzim adalah spesifik. Jadi sekarang ini adalah tahapan aktif. Tempat di mana substrat ini akan bergabung dengan enzim. Jadi untuk maltosa, enzim yang sesuai untuk tindakan bertindak ke atas maltosa hanyalah enzim maltase. Enzim maltase. So enzim ni ialah enzim maltase. Jadi sekarang ini kita tengok maltosa ini akan bergabung pada tahapan aktif enzim maltase. Bila dia dah bergabung pada tahapan aktif enzim maltase, so ini kita namakan dia sebagai kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat. Kemudian apa yang dilakukan oleh enzim? Enzim tadi akan menguraikan ataupun menghidrolisis substrat tadi iaitu maltosa. Maltosa ini adalah bahan yang lebih kompleks kepada bahan yang lebih ringkas. Di mana kita dah tahu bahawa maltosa boleh dihidrolisis kepada glukosa. Kepada glukosa dengan kehadiran air. Dengan kehadiran air dan dimangkinkan oleh enzim maltase. Boleh faham pelajar? Dan pelajar cuba lihat di sini pada gambar rajah ini. Cuba lihat. Ada tak berlaku apa-apa perubahan kepada enzim ni? Tidak ada, bukan? Sebelum tindak balas dan selepas tindak balas, enzim ini masih lagi kekal sama. Bermakna di sini kita boleh simpulkan bahawa enzim tidak akan musnah atau tidak berubah selepas tindak balas. So bermakna enzim ini masih boleh diguna semula. Jadi pelajar kita lihat seterusnya. Jom kita tonton video. Untuk lebih faham, pelajar sila tonton video ini. Enzymes are substances, proteins, or in some cases, ribonucleic acid, RNA, that speed up a biochemical reaction by modifying specific substances called substrates. Enzymes are supremely selective in who they bind to and modify, hence their specificity. Mode of action. Easier said, but how does a tiny enzyme speed up a chemical reaction? The answer to this is simple. Enzymes perform this critical task by lowering a reaction's activation energy, that is, the amount of energy needed for the reaction to begin. Enzymes bind to their substrates, hold them in such that chemical bond breaking and bond forming processes take place more easily. Enzymes have a specific place in them called active site, where the substrate binds and real-time action takes place. Active site has a specific size, shape, and chemical behavior rendered to it by specific arrangement of amino acids. Thanks to these amino acids, an enzyme's active site is unique only to a particular substrate. In addition to the active site, many enzymes consist of a non-protein part called cofactor. Cofactors may be cations, positively charged metal ions, activators, bound temporarily to the active site to activate the enzyme, organic molecules, vitamins or vitamin products, coenzymes that join enzyme substrate complex temporarily, prosthetic groups,
permanently enzyme bound. Many enzymes only perform their catalytic role when associated a coenzyme. An inactivated enzyme, protein, along with its coenzyme, non-protein, makes up a system called holoenzyme. To add to the complexity, scientists termed this inactivated enzyme as apoenzyme. And therefore, the equation becomes holoenzyme equals apoenzyme plus coenzyme. Okay, cikgu harap anda boleh faham dengan jelas daripada tontonan video tadi. Okay, dan kita lihat untuk tajuk seterusnya. Okay, kita lihat pula bagaimanakah enzim tadi boleh dinamakan ataupun penamaan enzim dijalankan. Penamaan enzim dijalankan berdasarkan substrat atau tindak balas yang dimungkinkan. Nama enzim diperolehi dengan penambahan ASE pada nama substrat yang dimungkinkan. Contoh dalam tindak balas tadi, substrat yang kita gunakan ialah maltosa. Disebabkan ini adalah proses hidrolisis, so perlukan air. Dan kita lihat hasilnya ialah glukosa. Dan enzim yang memungkinkan tindak balas ini ialah maltase. Enzim yang memungkinkan tindak balas ini ialah maltase. Seterusnya kita lihat penamaan enzim berdasarkan substrat atau tindak balas yang dimungkinkan. Nama enzim diperoleh dengan penambahan ACE ataupun ASE pada nama substrat yang dimungkinkan. Contohnya dalam tindak balas yang telah cikgu tunjukkan tadi. Substrat yang kita gunakan ialah maltosa dan hasilnya adalah glukosa. Maka enzim yang sesuai ialah maltase. Nampak tak penggunaan ASE? Ini adalah daripada perkataan substrat iaitu maltosa. Dan seterusnya, perlu diingat tidak semua enzim yang mengikut sistem penamaan ini. Ada juga enzim yang tidak ada penambahan ASE. Contohnya adalah seperti pepsin, renin, trypsin dan erepsin. Pelajar, daripada video yang telah kita tonton tadi juga, kita dapat keluarkan beberapa sifat umum enzim. Apakah sifat-sifat umum enzim tadi yang kita boleh dapat daripada video tadi ya? Yang pertama, enzim merupakan mungkin biologi yang bertindak untuk mempercepatkan tindak balas kimia. Yang kedua, bertindak dengan pantas. Yang ketiga, diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan boleh diguna semula. Keempat, strukturnya kekal, tidak berubah atau tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Yang kelima, tindakan enzim adalah spesifik. Yang keenam, kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan adalah tindak balas berbalik. Yang ketujuh, sesetengah enzim merupakan kofaktor untuk berfungsi dengan berkesan. Contohnya kofaktor. Contoh kofaktor di sini ialah vitamin B dan juga ion magnesium. Jadi sesetengah enzim memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan berkesan ya. Contoh ialah vitamin B, ion magnesium juga. Jadi pelajar, saya berhenti di sini dulu sehingga kita berjumpa lagi dalam tajuk enzim seterusnya. Dan sila mengulang kaji, jangan buang masa, teruskan mengulang kaji. Semoga anda terus cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.